Kehadiran Nurziha Muhammad Saleh, Pengurus Saluran Astro Prima, Encik Syamil Fahim Muhammad Fahim, Ketua Pegawai Eksekutif Ideaktif, Encik Fizir Ahmad, Editor Pengurusan Hijabista, Encik Muhammad Amar dan juga Puan Nur Faizah Mahbub, Wakil dari Safi Hijabista Body Care, selaku penaja rasmi Ratu Hijabista. Tepuk tangan sikit. Dia setiap kali ada program, ada penaja, dia punya roh, dia punya semangat lain sikit. So sekali lagi tepukan untuk Safi Hijabista Body Care. Syukur Alhamdulillah kerana sudi bersama kami di dalam program ini. Dan juga tepukan paling murah pada rakan-rakan media yang hadir pada hari ini, serta hadirin hadirat sekalian. Kata orang, Dewi Remaja mula bersiaran, berganti pula hero remaja. Ideaktif dan Astro kembali bergandingan, program terbaru pasti teruja. Gadis jelita berhias rantai, sungguh cantik corak lerama. Ratu Hijabista membuka tirai, seleksi terbaik di Astro Prima. Selamat datang ke sidang media pelancaran dan pengumuman peserta Ratu Hijabista. Alright, ladies and gentlemen, before we proceed further, kita semarakkan keadaan ini. Walaupun di luar hujan, tapi bahang Hijabista masih dirasai di dalam ruangan ini. Untuk itu kita persilakan persembahan pembuka tirai daripada Jejaka Segak Tampan dengan lagunya Lelaki di Telefon. Tepukan yang paling gemuruh untuk Afiq Syazwan. Jangan kali ku biar kau menyatakan itu fitnah. Lelaki di telepon, sekarang teman kau tak kenal pun. Baru-baru ini ku senja menyatakan kamu yang lunak. Salah belok seleko, rupa-rupanya kau dah selingkuh. Bila dipesona kau tiada jawaban, marinya berakhir dengan pertelikaan. Tiada pengguna akan aku mulakan. Mau saya kini aku sudah tak tahan. Tepat di telepon, sama lelaki di telepon. Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Ramai yang berkata kau lihat, aku hanya dengar dan diam. Lelaki di telepon, rupanya teman di ruang tidur. Dan akhirnya ku mulai sejak menyatakan kamu tak benar. Salah belok seleko, bukti depan mata kau selingkuh. Bila dipesona kau tiada cara, lainnya berakhir dengan pertengkaran. Tiada pemuda mengatakan ku mulakan. Mau saya kini aku sudah tak tahan. Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Cakap sekarang, siapa itu? Cakap sekarang, jangan tipu. Bila chat, message kau bersikup-sikup. Panggil dia sampai bila ku pada kali. Tolong jawab, jangan gagap. Kata betul-betul bila kau nak cakap. Bila kau telefon dulu kau jawab cepat sekarang. Biar berdering-dering lambat akal. Sudah-sudah jangan bagi alasan. Kau pilih dia terus kau berpasangan. Kau pilih aku jangan dipermainkan. Isi hati aku baik cari lain kan. Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Lelaki di telepon, sama lelaki di telepon. Rupa-rupanya kau mendua, sungguh mudahnya kau berubah. Lelaki di telepon.
lelaki di telefon. So ini adalah pesanan pertama untuk menjadi calon Ratu Hijabista ya. Jangan curang. Jangan ada lelaki lain di telefon. Itu adalah pesanan untuk finalis ataupun bintang-bintang Ratu Hijabista kita. Okey, lagu seterusnya nanti kita tengok apa pula pesanan Afiq Syazwan. Dan sebelum kita meneruskan acara, ingin saya kongsikan juga sepanjang uji bakat Ratu Hijabista ini yang telah dilakukan pada bulan Jun, menyaksikan seramai 550 penyertaan. Everybody tepuk tangan sikit untuk program yang pertama kali dianjurkan dan dibawa ke kaca TV. Ada 550 penyertaan, adalah sesuatu yang cukup istimewa dan cukup luar biasa. Kita tak nak cakap banyak, sama-sama kita recap, kita saksikan video ini apa yang berlaku sepanjang tempoh uji bakat yang dilakukan secara online bersempena dengan perintah kawalan pergerakan pemulihan dan juga bersyarat sebelum ini. Okey, sama-sama kita saksikan. Itu dia bingkisan sepanjang proses uji bakat Ratu Hijabista. Dalam ramai-ramai 550 orang itu, sekejap lagi kita akan kongsikan kepada anda 12 bintang yang layak untuk beraksi dalam program Ratu Hijabista ini. Okey, sekarang kita nak persilakan pula orang kuat daripada Astro Prima, iaitu Puan jangan, yang paling penting, jangan keliru sebab kejelitaan beliau mengalahkan Ratu Hijabista di belakang ini. Anda tak percaya? Kita persilakan tepukan yang paling gemara untuk pengurus saluran Astro Prima, Nurzeha Muhammad Saleh atau panggilan dia JR, everyone. Saya cakap betul, nampak tak? Ayo, menangis Ratu Hijabista di belakang ya. Silakan JR. Assalamualaikum semua. Ketua Pegawai Eksekutif New Identity Sdn Bhd, Encik Syamil Fahim Muhammad Fahim, Editor Pengurusan Remaja Fizrin Ahmad, Encik Muhammad Ahmad dan Puan Nur Faizah Mahbub, wakil dari Safi Hijabista Body Care, rakan-rakan media, rakan-rakan Astro dan Karangcraft, hadirin dan hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam PKPP. Ribuan terima kasih kepada para hadirin sekalian, terutamanya pada rakan-rakan media yang sudi hadir ke sidang media Ratu Hijabista bagi memperkenalkan barisan utama pengenalan 12 finalis yang menjayakan musim pertama pada petang ini. Saya mewakili pihak Astro Prima amat berbesar hati dengan kerjasama strategik bersama pihak New Identity Sdn Bhd untuk penganjuran Ratu Hijabista yang diperkenalkan buat julung kalinya bagi mencari ikon wanita berhijab yang berinspirasi dan boleh menjadi contoh kepada segenap lapisan masyarakat. Selaku penganjur bersama, Astro menyambut baik inisiatif penganjuran program Ratu Hijabista yang mengiktiraf potensi bakat luar biasa dan sumbangan kaum wanita agar dapat memberi inspirasi kepada wanita di luar sana, khususnya golongan yang berhijab. Bukan itu saja, platform pencarian seumpama ini juga berupaya mewujudkan persekitaran positif sekaligus meningkatkan keyakinan setiap wanita yang pastinya ada memasak impian untuk berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Kami juga berharap segala tips, ilmu, bimbingan, nasihat dan motivasi yang dikongsikan melalui program ini dapat dijadikan sumber inspirasi dan motivasi yang boleh dipraktikkan bukan sahaja oleh para peserta tetapi juga masyarakat di luar sana. Hadirin dan hadirat sekalian, kami berasa amat bertuah dan cukup berbesar hati atas kehadiran nama-nama besar yang bersetuju untuk terlibat dalam program
ini selaku juri tetap dan host program. Kami juga amat gembira dengan komitmen yang telah mereka tunjukkan bagi menjayakan penerbitan program ini. Siapakah mereka? Sama-sama kita akan ketahui sebentar saja lagi. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak penaja utama iaitu Safi Hijabista dan Zayan selaku rakan radio rasmi di atas kepercayaan yang telah diberikan bagi menjayakan program ini. Terima kasih. Alright, thank you so much. Cukup sweet dan cukup memberi harapan dan juga kata-kata mewakili pihak Astro Prima. Dan sekarang ini kalau tadi rupanya seperti Ratu Hijabista, yang ini rupanya seperti hero remaja yang masih remaja dan kekal remaja bersama-sama remaja. Tepukan yang paling gemuruh untuk editor pengurusan Hijabista, Encik Frizlin Ahmad untuk menyampaikan ucapan beliau. Silakan. Remaja tak? Tulis sikit hero ke tidak? Silakan Frizlin. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Syamil Muhammad Fahim, Ketua Pegawai Eksekutif New Ali Aktif Sembilan Berhad, Puan Nurziha Muhammad Saleh, Pengurus Saluran Astro Prima, Encik Muhammad Amar dan Puan Nur Faizah Mahbub, Wakil dari Safi Hijabista Body Care selaku penaja rasmi Ratu Hijabista. Terima kasih saya ucapkan. Rakan-rakan media dan juga jemputan yang saya hormati. Baiklah, bercerita sedikit tentang Hijabista. Sudah 8 tahun jenama ini berada di dalam pasaran dan ia berkembang daripada sebuah majalah kepada sebuah laman digital yang memberikan inspirasi, tips kecantikan, fashion dan juga kerohanian. Dari sebuah majalah yang berkembang menjadi laman digital yang sekarang ini memiliki purata jumlah pelayar bulanan sebanyak 1.6 juta. I can say that this is the brand for our urban Muslimah sisters. Baiklah, tercetusnya pencarian Ratu Hijabista hasil usaha sama bersama dengan Astro Prima. Thank you Astro Prima untuk menjadikan jenama Hijabista ini lebih luas, mensasarkan untuk meraihkan wanita berhijab ke tahap yang lebih tinggi. Dari peringkat awal penyertaan, kita menerima 550 penyertaan yang kita tidak sangka. During PKP kita boleh ada 550 gadis dan juga wanita yang menyertai pertandingan ini. Baiklah, daripada 550 kita kecilkan kepada 100 orang sahaja untuk diinterview bagi sesi kedua uji bakat, dan seterusnya 50 orang sahaja dipilih untuk ke uji bakat peringkat akhir bersama saya, juri tetap kita dan juga Puan Nurziha. Jadi 12 orang finalis yang dipilih itu kita kira cukup sesuai untuk menjadi finalis pada malam ini. Apa yang boleh saya katakan, setiap seorang memiliki kelebihan, terutamanya dari segi pengucapan awam yang memberangsangkan, selain daripada latar pendidikan dan juga pengalaman mereka yang mengagumkan. Akhir kata, jangan lupa untuk menyaksikan rancangan ini nanti di Astro Prima. Update semasa rancangan ini akan dimuat naik secara digital dan anda boleh layari laman sesawang www.hijabista.com.my, Facebook majalah Hijabista dan Instagram Hijabista Mag. Tidak lupa juga kepada Zayan selaku radio rasmi Ratu Hijabista. Dan akhir sekali saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Safi Hijabista Body Care kerana menjadi penaja utama rancangan ini. Thank you. Terima kasih Faizrin. Faizrin ready kat depan ni, saya rasa macam bagi pidato awal-awal, lepas tu dia loosen up sikit. Alright, tapi ucapannya cukup bernas. Terima kasih banyak Faizrin Ahmad. Alright, sirih dan kapur buat persembah tanda pinangan orang bertandang. Ratu Hijabista melakar sejarah, disambut sokongan orang terbilang. Jadi kalau siapa yang saya masukkan orang terbilang ini, sekarang ini kita nak perkenalkan pada rakan-rakan media dan juga anda semua yang hadir di sini. Inilah dia wajah juri tetap Ratu Hijabista yang luar biasa. Itu dia tepukan paling gemuruh untuk Puan Sri Normala Samsudin. And the best part is Puan Sri Normala Samsudin is in Astro, everybody. Alhamdulillah. Lai, mari ke sini. Sawadika. Ya Allah, seronoknya. Rasa 700 juta purnama tidak bersama dengan Puan Sri Normala Samsudin. Apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak macam saya pula
yang masuk pertandingan. Ya ke? Tapi tetap cantik. Siapa setuju tepuk paling gemuruh? Apa rahsia kekal menjadi Ratu Hijabista ni? InsyaAllah ratu. Ah. Tidak, saya tidak ratu. Tidak ratu ya? Mencari ratu. Saya mencari Ya. satu persatu. Mungkin boleh kongsikan pengalaman sepanjang memilih mereka yang terpilih sekarang ni untuk top 12 Ratu Hijabista. Boleh kongsikan bersama rakan media dan kita semua yang hadir. Sebenarnya saya amat teruja dengan pertandingan ini. Ia mengimbau kembali bagaimana saya sendiri pernah masuk pertandingan. Dan pertandingan itulah buat pertama kali. Saya rasa Hijabista juga pertama kali. Dan ia macam ada signifikan kan untuk mencari seorang lagi Legasi. Kita harap jangan legasi, saya bukan legasi. Saya harap Humble, kita akan mencungkil lagi satu bintang yang akan kita gilap dan kita serahkan pada Astro dan juga Hijabista sendiri. Kan? Betul tak? Saya rasa mereka semua ada bakat yang paling mahal untuk diketengahkan. Dan saya rasa juga mereka mempunyai bukan sahaja luaran kecantikan muslimah yang kita tunggukan, tetapi yang trendy, terkini, dan yang paling penting dia tahan ujian lasak. Jadi Puan Sri, berdasarkan Puan Sri punya ulasan ni, mereka yang terpilih di belakang ini memang yang luar biasa, yang memang cream of the cream. Setuju? InsyaAllah. InsyaAllah ya. Ya, jadi mereka anda semua kena saksikan sendiri di Astro Prima. Mungkin Puan Sri nak bagi tahu pesanan sikit ke kenapa kita tengok Ratu Hijabista di Astro Prima ni. Apa yang lain sangat yang selain daripada kita ada Ratu terbilang bersama kita. Sebab kalau Puan Sri boleh kongsikan, ini mungkin comeback selepas beberapa tahun tidak berada di kaca TV. Betul, saya pernah keluar di on air, itu pun nampak Neil. Itu beberapa tahun yang dulu dan usia semakin dan saya bukan ratu ya. Tak pernah lagi jadi ratu. Tak pernah jadi dia. Mencari ratu. Tak boleh nanti Ya, nazar. Okey, jadi mungkin kenapa kita kena tengok Ratu Hijabista? Okey, sekarang ni saya mohon kepada semua kita kena tonton Ratu Hijabista ni kerana dia ada lain daripada yang lain. Dan ia amat sinonim dengan semua wanita di Malaysia. Dan saya ingin anda saksikan kebolehan mereka, kecantikan mereka dan kebijaksanaan mereka. Sekali lagi tepukan paling murah. Terima kasih Puan Sri Nurmala Samsudin. Bila beliau bercakap, saya rasa macam lembut je. Saya cakap macam peti. Beliau cakap macam sinonim sekali kejeritaan itu. Dapat kat saya macam peti kat luar sana. But doesn't matter. This is how I am here untuk bersama dengan anda semua hari ini. Okey, kalau tadi kita bersama dengan host, kita bersama dengan host pula, dengan juri tetap. Sekarang ini kita nak perkenalkan kepada anda semua. Host ini bukan calang-calang ya. Yang seorang ini sering terbang ke sana, yang seorang ini sering menjadi pelakon drama yang cukup hebat. Jadi kita nak perkenalkan kepada anda sebelum kita berbual bersama mereka. Sama-sama kita saksikan Viti memperkenalkan host Ratu Hijabista. Itu yang tepukan paling murah untuk Uyana Arsyad dan juga Fikri Ibrahim. Kita persilakan bersama dengan saya, Uyana Arsyad. Minta maaf kerana Fikri Ibrahim tidak dapat bersama hari ini. Betul Uyana? Tak apalah, saya bersama dengan Iman lah hari ini. Allahu Akbar, seronoknya. Betul Uyana? So kita akan berpartner hari ini ke macam mana? Boleh? Boleh ya? Boleh, apa salahnya? Sebab Uyana ni istimewanya sebab nama beliau cukup besar dah. Bukan sahaja di Malaysia sehingga di Indonesia. Kecil-kecil Ya. Iman. Jadi pengalaman Uyana walau berada dekat Indonesia tu mungkin boleh diadaptasi di sini lah kan. Macam mana Uyana nak bezakan untuk program yang Uyana mengacara di sana dengan juga program Hijabista? Okey, sebelum jawab soalan Iman tu, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke PC Ratu Hijabista 2020. Semangatlah Tepuk tangan sikit. Okey, pihak pengurusan JPH Astro, kru produksi Astro, pihak penerja Safi Hijabista, pihak Little Elephant, sahabat saya Iman, terus jadi sahabat Allah. dan rakan-rakan media yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak.
Okey, baik. Untuk menjawab soalan Iman tadi. Iya. Saya pun seperti Puan Sri Normala Samsudin kita, lahir dari sebuah reality program. Pencarian bakat juga. Betul, pencarian bakat. Jadi saya lihat pencarian bakat seperti ini memang sesuatu yang sangat-sangat memberi impak kepada masyarakat kita. Sebagaimana apa yang terjadi pada Uyaina lah. Betul. Saya salah seorangnya. Rezeki. Puan Sri Normala salah seorangnya dan ramai lagi selebriti tanah air dan juga orang-orang hebat di Malaysia Betul. lahir daripada ajang pencarian bakat. Jadi perbezaannya kalau kita cakap pasal program pencarian bakat ni, crux of it is the same. Kita nak mencari bakat-bakat baru yang boleh dijadikan ikon kepada khususnya untuk Ratu Hijabista ni kepada gadis-gadis dan wanita-wanita di luar sana. Tak Betul. bererti yang kita berhijab, kita bertutup, kita tidak boleh melakukan sesuatu. Yes. It's 2020 already dan saya yakin wanita-wanita, gadis-gadis berhijab zaman sekarang ni semua akan go forward and mereka akan berjaya dalam apa jua yang mereka syukuri. Yes, macam jawapan Miss Universe Malaysia dah saya rasa. Hebat lah Uyaina, patutlah dia pilih jadi pengacara. JR dan juga Shopima setiap identiti tak salah pilih Uyaina. Tepuk tangan untuk Uyaina Aisyah. Baik Uyaina bersama dengan Fikri Ibrahim dan biar dia dapat bersama kita hari ini. Tapi kabarnya ada VT untuk kita kongsikan bersama rakan-rakan media dan anda semua di sini. Jadi sama-sama kita saksikan. Ini dia. Hai, Assalamualaikum. Saya Fikri Ibrahim dan saya host dalam Ratu Hijabista yang bakal menemui anda pada 12 Ogos ini. Dan saya ingin ucapkan tahniah kepada 12 finalis yang berjaya menjadi 12 Ratu Hijabista. Semoga berjaya dan menempuh segala cabaran dengan jayanya. Dan saya minta maaf sebab saya tidak dapat hadir atas kesulitan bekerja yang dapat saya hilang. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah. Semoga berjaya, all the best, stay safe. Assalamualaikum. Alright, itu dia pesanan dan juga hello from Fikri Ibrahim. Betul, nasib baik tau dia bagi video ni. Kalau tak saya merajuk dengan dia setahun. Tapi dah sempat jumpa dengan Fikri untuk berbincang dengan Sudah Hijabista. sempat. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, kita pun tak nak buang masa. Selepas ini Uyaina akan mengambil alih untuk memperkenalkan kita punya barisan peserta-peserta Ratu Hijabista. Tetapi Uyaina, pantun ini mengatakan elok bertatah intan permata, emas tebal barang hiasan. Pada wajah manis jelita, pada akal tajam fikiran. Jadi tuan-tuan dan puan, berikan tepukan bagi untuk Uyaina untuk memperkenalkan barisan peserta-peserta Ratu Hijabista. Silakan Uyaina Aisyah. Okay, thank you so much Iman. Okay, seperti yang Yin katakan tadi, dari 550 ditapis dan sekarang pada hari ini kita akan menyaksikan siapakah 12 finalis Ratu Hijabista 2020. Excited tak? Excited Okay. Baik, kita akan memperkenalkan sedikit demi sedikit. Kita akan panggil terlebih dahulu 2 orang peserta. Nak tahu siapa? Kita saksikan dahulu video ini. Berkarisma, komited, anggun, ciri-ciri seorang ratu adalah menjadi satu tanggungjawab besar yang harus digagas oleh seorang ratu atau personaliti. Sentiasa positif adalah kunci utama untuk terus ke hadapan. Saksikan kami dalam Ratu Hijabista. Mulai 12 Ogos, setiap Rabu di Astro Prima dan Astro Global. Barulah on. Ada lagi ke video? Tak ada, itu sahaja Okey, baik, kita akan memperkenalkan ke-12 finalis Ratu Hijabista. Tapi kita akan buat sedikit demi sedikit, 2 by 2. Okey, tapi sebelum itu Yana nak menjemput Puan Sri Normala Samsudin terlebih dahulu. Okey, Puan Sri akan memakaikan sash kepada peserta ataupun finalis kita pada hari ini. Okey, ini dia 2 peserta pertama kita pada hari ini. Nak tahu siapa? Kita tengok dulu Viti. Kelainan saya dari peserta yang lain adalah saya seorang yang sangat Kelainan saya dari peserta yang lain adalah saya seorang yang sangat periang, sangat positif dan suka akan cabaran. Bersikap positif
dan mampu untuk mencuba perkara-perkara yang baru, di situlah terletaknya kecantikan seorang wanita berhijab. Wah, meremang bulu rumah saya dengar dia orang cakap. Okey, untuk itu kita mempersilakan dua panelis awal kita, Nur Fatina Jiha Nur Hisham ataupun Jiha dan juga Christina Sofia Abdul Aziz Tina. Okey, kita akan pakaikan dulu sash kepada mereka. Yang ni Jiha. Cantik manis orangnya. Okey, Tina. Assalamualaikum. Okey, Puan Sri Nurmala, terima kasih banyak-banyak. Okey, tepukan yang gemuruh untuk Jiha dan juga Tina. Cantik-cantik, muka korang lebih kurang lah sebenarnya. Okey, yang akan bacakan sedikit tentang Jiha terlebih dahulu. Okey, Nur Fatina Jiha Nur Hisham berusia 21 tahun, orang Johor dari Skudai Johor, merupakan pelajar lepasan diploma pengurusan pengacaraan. Wow, di Politeknik Ibrahim Sultan Pasir Gudang. Mempunyai bakat dalam tarian tradisional. Tepuk tangan yang gemuruh untuk Jiha. Dan di sebelah sana ada Christina Sofia Abdul Aziz, 24 tahun, berasal dari Putrajaya, merupakan pelajar dalam ijazah sarjana muda Undang-Undang UiTM Shah Alam. Ini junior saya ni. Dan baru sahaja habis chambering di sebuah syarikat guaman terkenal. Seorang yang aktif bersukan seperti futsal, hoki, bola keranjang, bola jaring, bola pingpong dan macam-macam. Tak. Yang tiga awal tu je. Okey, tepuk tangan yang gemuruh untuk Tina. Wah. So, boleh share sikit Jiha dan juga Tina. Macam mana rasa dapat terpilih sebagai finalis top 12 Ratu Hijabista? Okey, sejujurnya saya rasa sangat gembira dan sangat excited sebab this is the first time dan ini kali pertama Jiha berhadapan dengan media, so saya sangat happy dan teruja untuk bersama-sama dalam journey ini. Tina pula? Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memilih saya dan rakan-rakan seperjuangan saya. Perasaan saya berada di sini pada hari ini tentu sekali gemuruh dan insyaAllah everything will be okay. InsyaAllah everything will be okay. Tepuk tangan untuk Jiha dan juga Tina. Okey, rakan-rakan media. Kita hari ini bukan sekadar nak perkenalan je dengan diorang berdua dan 10 finalis yang lain, tapi kita ada tanya soalan sikit. Kita nak uji kemampuan diorang. Are you excited for it? Are you ready for it? Okay. So, dekat sebelah Yana, yang ada assistant Yana, okay. Dekat sini ada 6 sampul dengan nombor yang berbeza, 1 sehingga 6. Okay, jadi untuk Jiha dan juga Tina memilih untuk cabut sampul yang mana? Kami pilih untuk ambil nombor 2. Nombor 2 Ini bukan Tina yang beritahu Jiha, kita sepakat Betul Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Tak tolong buka kan boleh? Allah, terima kasih. Ngada-ngada kat kita Okey, soalan-soalan ni disediakan untuk mereka dan kita nak uji mereka untuk menjawab soalan secara spontan. Dan soalannya adalah hitam ke, putih ke, gelap ke, kita semua sama. Adakah anda setuju? Siapa nak jawab dulu? Jiha dulu ya? Dan Jiha jawab. Okey, saya izinkan Jiha. Silakan. Baiklah, alright. Hitam ke, putih ke, gelap ke, semua sama. Jiha sangat setuju. Sebab bagi Jiha, warna itu tidak melambangkan apa-apa. Yang paling penting, keyakinan diri kita sendiri. Kalau kita yakin dengan diri dan kita percaya dengan diri sendiri, kita boleh pergi lebih jauh dan kita boleh buat apa sahaja yang kita nak buat. Secara peribadinya, Jiha mempunyai beberapa kawan yang mempunyai kulit yang gelap dan mereka sangat low confident. Bagi Jiha,
it's not supposed to be that way sebab Jiha nampak mereka sangat berpotensi untuk pergi lebih jauh sebab mereka sangat hebat. Okey, kita ambil contoh macam Sugu Pavitra. Kita semua tahu dia rakyat biasa yang suka memasak, betul? Dan kini dia dah pun menjadi muka hadapan bagi majalah kerana dia yakin dengan diri dia dan dia go for it. So yang paling penting adalah keyakinan diri kita sendiri. Okay, self-confidence is the key menurut Jiha. Okay, Tina pula. Okey, terima kasih Uyana. Bila saya dengar Uyana menyebutkan frasa itu, yang terlintas dalam fikiran saya adalah masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum. Itu yang saya terlintas lah. Jadi bagi saya tu, kita semua tahu Malaysia ni terdiri daripada berbagai kaum, Melayu, Cina, India dan sebagainya. Cumanya secara peribadi saya ada rasa sempadan antara kaum, which is very sad and very concerning actually. Saya berikan contoh dalam sektor pekerjaan. Masih ada setengah syarikat yang still memberikan kelebihan kepada mereka yang boleh bertutur dalam bahasa yang spesifik. Bagi saya tak perlulah begitu. Kerana tidakkah artikel 152 Perlembagaan Persekutuan ada mengatakan bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi negara kita? Jadi saya tak rasalah perlu ada sempadan di situ. Because kalau contohnya Tina luka sekarang, Uyana luka sekarang dan Jiha luka sekarang, darah kita semua sama, warna merah. Macam tu. Jadinya bagi Tina yang terakhir sekali, langkah yang patut kita, yang mudahlah untuk kita bendung perkara segini adalah sudah tentu didikan dari rumah kerana everything comes from home. Okay, jadinya tak kisahlah you gelap ke, cerah ke, hitam ke, putih ke, bagi Tina semuanya sama je. Betul tak Jiha? Baik, terima kasih Tina, terima kasih Jiha. Tak kisahlah putih ke, hitam ke, coklat ke, kelabu ke, biru ke, kuning ke, yang akhirnya kita semua akan kembali ke tanah juga. Tepuk tangan untuk Jiha dan juga Tina. Terima kasih. Okey, baru 2. Ada lagi 10. Okey? 2 berikutnya. Mari sama-sama kita saksikan video ini. Jujur percaya, kecantikan bukan sekadar rupa, tapi kita juga perlu mempunyai akhlak yang baik. Dengan keberanian luar biasa yang saya miliki, saya mampu untuk melangkah sejarah setanding dengan wanita hebat luar sana. Ladies and gentlemen, tepuk tangan yang gemuruh untuk Fifi dan juga Melia. Hai semua. Allah, sweetnya. Fifi dan juga Melia. Sekali lagi, Puan Sri Normala, silakan untuk menyaruhkan sesh. Bukan ke saya. Ini peserta dia. Ini dia, Fifi dan juga Melia. Hai, Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Tengok suara dia orang melontarkan kata-kata tu. Hebat. Okey, yang akan bacakan dahulu sedikit info tentang Nur Fianti Afrina Roslan. Wow, nama macam dalam novel. 23 tahun, berasal dari Pulau Pinang, merupakan pelajar ijazah sarjana perubatan di UniKL Royal College of Medicine Perak, mempunyai ciri kepimpinan dan keyakinan yang tinggi, ingin menjadi pengacara dalam program perubatan dan juga kedoktoran. Tepuk tangan untuk Fifi. Terima kasih. Dan kita juga bersama dengan Syamilia Nur Azizi, berusia 23 tahun, berasal dari Shah Alam Selangor, pelajar ijazah sarjana muda keuangan di UiTM Puncak Alam, seorang yang aktif dalam sukarelawan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Pendebat Bahasa Melayu UiTM
peringkat kebangsaan, wow, dan merupakan Member of the Parliament. Seorang yang spontan, yakin dan sangat petah bercakap. Tepuk tangan untuk Melia. Okay, nervous, excited? Nervous. Mana lagi banyak? Nervous ke excited? Dua. Macam kembar lah dia jawab serentak tu tadi. Okay, sama seperti kawan-kawan yang sebelumnya, kita akan bagi sampul. Tadi nombor 2 sudah pun dicabut. Tersisa nombor-nombor yang lain. Untuk Melia dan juga Fifi, nak cabut nombor berapa? Okay, tadi host tadi dia buat pantun. So okay tak kalau kami berdua buat pantun nak cabut nombor? Nak cabut nombor pun dia nak buat pantun. Macam mana ni? Boleh ke tak? Kita cuba. Boleh Okay, kita cuba. Indah suasana diselangi siulan, dilihat Panglima di tepi jerami. Gemuruh hati menunggu soalan. Nombor 6, pilihan kami. Wah, kejap ni hari ni memang semua berpantun ke? I didn't get any memo, nak saya jawab, nak beli ke pantun tu? Kejap lagi saya jawab. Okay, nombor 6. Dan soalannya adalah untuk Fifi dan juga Melia. Isu pencemaran alam sekitar dan dalam dunia hari ini semakin tenat perangai manusia. Apa pandangan anda berdua? Siapa nak mula jawabkan? Saya dulu? Okay, boleh, silakan. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita tengok isu sekarang iaitu yang telah dikatakan alam sekitar, di mana saya suka nak relate kepada zaman PKP dan zaman selepas PKPP, di mana sekarang kita berada di zaman PKPP. Kita fikir berada dalam fasa PKPP. Di mana kalau kita tengok sewaktu PKP, Quality Index Air atau udara telah mengatakan bahawasanya kita telah meningkat sebanyak 14%. Tetapi zaman PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyatakan akan ramai manusia kat luar sana akan keluar pergi berjalan-jalan, pergi shopping, pergi melancong, malah mungkin akan ada yang cuba untuk melakukan aktiviti yang sebelum ini, sebelum PKP, buang sampah dan sebagainya. Jadi saya kira kalau nak dikirakan tentang isu alam sekitar ini, sebenarnya benda ini berlaku apabila manusia sendiri yang tidak boleh nak menjaga alam sekitar yang baik. Sebab kalau kita tengok pada waktu PKP, manusia telah berkurang lama, beberapa bulan di rumah dan kualiti udara kita meningkat. Tetapi waktu PKPP ni, kita nak tengok nanti macam mana kualiti udara kita. Betul tak Fifi? Betul, Fifi sebenarnya setuju dengan apa yang Nan cakap tadi. Kalau sebelum ni, haiwan yang dikurung di dalam sangkar, tapi sekarang manusia pula yang dikurung dalam rumah sendiri masa lockdown kan? Jadi apa yang kita dapat lihat adalah haiwan-haiwan yang pelik mula ada di jalan raya dan sebagainya. Jadi it's actually a good thing. Bagi Fifi ini adalah satu petanda yang baik, which shows that Mother Nature is healing everybody. So that's a good thing ya. Tapi apa yang merisaukan Fifi adalah seperti pencemaran sungai Kim Kim yang berlaku tersilap saya bulan 3 tahun lepas yang telah melibatkan 6,000 mangsa. Dan tak silap Fifi juga dalam 6,000 mangsa itu 2,700 tak silap saya telah menerima rawatan di hospital kan. Ini sangat serius. Dan bagi seorang pelajar perubatan seperti Fifi, saya sangat concern lah, saya sangat risau tentang hal ini. Dan apa yang Fifi rasa, why this problem still is in our society is because kadar compound yang kurang berat. Jadi bila kadar compound tu kurang membebankan, mulalah industri-industri mengambil kesempatan untuk mencemarkan alam sekitar dengan sewenang-wenangnya. Betul, so sebagai rangkuman untuk soalan sebentar tadi yang diberikan, kita tahu mungkin compound itu tidak diberikan sebagai berat, tapi akhir sekali all in all is all about attitude of the humans. So Mel dan Fifi berharap after PKPP ni pun, walaupun kita bergerak bebas, kita boleh berkeluar dan bercuti dan sebagainya, kita masih menjaga alam sekitar kita, iaitu bumi kita. Ya betul Mel, semoga selepas PKPP ini, things will get better and not worse. Okay, because we have to, fight COVID together.
Saya juga bersetuju dengan pandangan yang diberikan oleh Mel dan juga Fifi dalam sesi perdebatan kita pada hari ini. Tak adalah bergurau je. Tepuk tangan yang gemuruh untuk Mel dan juga Fifi. Jawapan yang cukup bernas, jawapan yang very smooth. Dengar macam suara Iman tu. Betul lah. So saya kesian dekat Kak Ni. Tadi saya kagum sebab saya tengok cantik sungguh si gadis desa, lemah lembut orangnya santun. Mereka berdua bukan biasa-biasa. Ambil soalan siap berbantun. Nak cabut soalan tau. Itulah saya cabut soalan. So mungkin markah bonus daripada production tidak tahu. Apa-apa pun kita cakap terima kasih banyak dan all the best untuk Fifi dan juga Melia. Terima kasih. Alright. Sebab saya nak bergandingan pula dengan saya kan saya nak ajak tapi saya nak perhatikan je Iman. Kok lah di mula-mula dia macam boleh tak pelah. Gentleman tak saya datang nak sama dengan awak ni. Gentleman sangat. Boleh ganti Fikri kot? Mula-mula lagi. Mula-mula lagi. Okey, kita teruskan lagi sebab kita nak teruskan memperkenalkan bintang yang seterusnya. Ini bintang. Ingatkan big stage ke? Tak apa, mereka juga akan menjadi bintang Hijabista. Kita nak perkenalkan siapa, Riana? Nak tahu siapa? Kita saksikan dahulu video ini. Alright. Apa yang membezakan saya dengan ratu-ratu hijabista yang lain adalah saya seorang yang cekal dan berfikiran positif dalam apa jua hal. Apa yang membezakan saya dengan ratu-ratu yang lain adalah saya seorang yang sangat suka cabaran. Saya juga seorang yang berkeyakinan tinggi dan saya juga amat bijak dalam mengatur masa. Okey, tepuk tangan untuk Sari dan juga Elina. Mana orangnya? Okay. Dua lagi peserta. Dua lagi peserta kita perkenalkan. Seperti biasa, Puan Sri Nurmala, silakan. Sebelum anda menjawab soalan yang kita perkenalkan, kita kalungkan dulu selipang. Selipang keramat ya. Sebab dalam kan nak pakai? saya kalau nak pakai saya nak pakai hero remaja lah. Yang ni soalannya remaja ke? Allahu Akbar. Nampak tua sangat ke saya ni salahnya? Tak adalah bergurau je. Okey. Sambil-sambil mereka mengenakan selempang ni kan, mesti rasa macam goosebumps tau. Yang disarungnya tu hebat orang nyalunya. Betul. Okey. So Yana, kita perkenalkan mereka, siapakah mereka ni? Okey. Pertama sekali kita akan perkenalkan Sari atau Siti Sariah Abdullah. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, Sari berusia 21 tahun, berasal dari Shah Alam, Selangor. Pelajar Diploma Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Lendu, Melaka. Seorang yang lemah lembut tetapi tegas. Lepas tu Elina pula. Dan Elina pula. Masalahnya yang Elina pula, kita berkenal. Nama penuh beliau adalah Nurul Elina Anwar. Berusia 21 tahun, berasal daripada Johor, Baru Johor. Dan sedang menjalankan perniagaan tudung sendiri secara atas talian. So masyuk lah sekarang ni? Tak adalah masyuk sangat baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So tudung yang digayakan sekarang ni tudung sendiri? Tak lah, ini tudung lain lah. Allah Akbar. Tak pandai ada kesempatan. Janganlah tanya soalan macam tu. Kalau saya pakai, saya tunjuk saja sikit kat sini kan. Saya kan awak yang pakai. Okey. So kita nak terus persilakan sebagaimana mereka dua yang tadi, kita nak pilih persilakan mereka untuk pilih soalan. Ada 4 lagi nombor. Ada 4 lagi nombor. Nombor berapa? Ada Sari, 1, 3, 4 dan juga 5. Sari dan Elina boleh pilih. Nak pantun juga ke macam mana? Esok baru habis bagaya. Jangan. Jangan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kami memilih nombor 1. Nombor 1. Mari kita saksikan nombor 1. Nombor 1 ni biasanya orang akan ambil ujung-ujung sikit. Takut nombor 1. Betul juga kan? Tapi mungkin nombor 1 ini akan memberi jawapan paling vast daripada mereka. Okey, tapi syarat kali ini tidak boleh lebih daripada 30 patah perkataan. Macam kita kira kan? Tapi maksudnya cuba make it short, simple dan sharp. Concise and precise. Yes, concise and precise. Cikgu selpat ke ni? Cikgu bahasa Inggeris Okey, soalan untuk Sari dan juga Elina. Kesedaran tentang isu pandemik COVID-19 baru-baru ini. Sila bincangkan. 20 markah Okey, saya jawab sekejap. Sebelum saya menyentuh mengenai isu tersebut, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak kerajaan, orang ramai dan juga our frontliners kerana telah berjuang selama ini mengendalikan kes COVID-19. Bak kata Tan Sri Muhyiddin Yassin, anda adalah manusia yang hebat. Namun saya sebenarnya berasa begitu sedih kerana kes baru-baru ini terdapat golongan yang sepatutnya dikuarantinkan di rumah
sambil lewa makan di kedai makan. Hal ini sebenarnya meningkatkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Actually we have to remember that we all are the future of our country. Jadi setiap langkah yang kita ambil sebenarnya boleh membawa kepada kemusnahan ataupun kejayaan kepada negara kita sendiri. Terima kasih atas jawapan. Macam apa ya? Okey, Elina nak Okey, sambung? Elina mungkin nak kongsi. Okey, jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya pernahlah melihat beberapa individu yang bersikap acuh tak acuh kerana mereka tidak memakai pelitup muka apabila mereka berada di tempat awam. Jadi Elina berasa amat kecewa terhadap perkara tersebut kerana mereka ni seolah-olah tidak menghargai jasa para pejuang yang telah berkorban, yang telah memerah keringat mereka untuk mengurangi penyakit COVID-19 ini. Jadi penegasan, Elina ingin menegaskan bahawa janganlah kita sudah terhantuk, barulah kena dahulu Sari. Penyakit COVID-19 ni masih belum ada penawarnya, ya kan Sari? Ya betul. Jadi sama-sama kita teruskan perjuangan, jangan putus harapan, kita jaga kita. Alright. Kita jaga kita. Thank you so much Sari dan juga Elina. Terima kasih banyak-banyak. All the best. Dah 6 tau, ada lagi 6. Dan Ada lagi 6 ni enam. tadi pun semua pandai bercakap, pentah, confident. Petah. Wow. Macam berdebat pun ada juga tadi, Betul. kan? Itulah dia hebat yang dipilih-pilih oleh barisan produksi dan juga Puan Sri Normal Samsudin. Betul. Okay, seterusnya kita nak perkenalkan pada anda semua dan juga rakan-rakan media. Ini dia peserta yang seterusnya, iaitu Yusrina dan juga Akila. Beza saya dengan peserta lain ialah pengotakan saya sebenarnya agak kasar, tapi saya akan cuba sedaya upaya untuk menjadi setanding atau lebih baik dari yang lain. Saya seorang yang berkeyakinan tinggi dan saya suka mencuba perkara-perkara baru. Okey, tepukan yang paling gemuruh untuk Yusrina dan juga Akila. Mari. Inilah dia. Yusrina, Akila. Iman, awak tak tergugat ke Iman tengok cantik-cantik semua ni? Itulah dari tadi saya tengok memang muka dia orang macam Barbie doll semua. Saya rasa macam wow, ini mesti Ratu Hijab jenama Safi. Memang tak salah untuk associate jenama itu dengan mereka Ratu Hijabista ni. Tepukan sekali lagi untuk body care Safi dan juga Ratu Hijabista. Ya Allah. Ini saya tak mungkin mereka ada yang baru kenal dengan produk body care Hijabista, body care Hijabista Safi. So lepas ni kalau mereka pakai sendiri, maknanya dari minggu ke minggu, Uyaina jumpa mereka makin mulus ke saya. Awak tak nak tanya ke? Saya memang pakai pun. Saya pakai shampoo dengan serum. Nampak tak? So boleh hantar stok 6 bulan dekat rumah Uyaina. Okey Uyaina. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yusrina dan juga Akila. Okey. Kita teruskan soalan? Kita teruskan soalan lah kan. Okey. Jadi kita persilakan untuk Uyaina dan Uyaina. Okey. Saya tu yang kena jawab. Uyaina kena jawab soalan saya last sekali nanti. Okey, baik. Okey. So nombor berapa? Ada nombor 5, nombor 4 dan juga nombor 3. Okay, actually kat belakang tadi kita orang dah bincang. So Yus jual nak makan buah pegaga, nombor 3. Nak makan buah pegaga. Bila masa pegaga tu buah saya pun tak tahu. Tapi dia apa? Okey lah. Sebab dia punya pasal ada pegaga tu buah ya. Betul. Kita backup awak, don't worry. Okey. So soalan untuk Yus dan juga Akila. Saya baca Iman ya. Silakan. Okey, isu vandalisme yang bukan sahaja merosakkan fasiliti tetapi menghina pemimpin negara. Apa pandangan anda berdua? Siapa nak jawab dulu? 50 perkataan. Yus jawab dulu. Okey, pada pendapat Yus, sebenarnya vandalism ni kita boleh nampak dekat banyak tempat. Sekolah ada, bus stop ada, tandas awam ada, and it's a very common thing. Tapi sebenarnya kita tak ambil berat sangat pasal benda ni. And sebenarnya daripada sini kita boleh nampak kita punya cara pemikiran dan our upbringing tau. And nampak sangat yang vandalism dekat Malaysia kan sangat teruk. So we can see that our upbringing and our mind, our cara pemikiran is actually very very kinda low right now. But we can still fix it, and we are fixing it.
And also kalau kita nampak kan Kila, you tahu kan pasal reason issues ni, ya? Reason issues ni kita nampak macam ideologi yang berlainan tu boleh menyebabkan juga vandalism. And I don't think this should be the reason untuk jadinya vandalism, sebabkan it shouldn't be a reason, different ideology shouldn't be a reason untuk you buat vandalism. Contohnya macam kalau I ambil kursi, I ketuk kepala Kila, itu bukan salah kursi, itu salah I. Betul tak? What do you think? Okay, kalau saya, kita semua tahu kan baru-baru ni mural yang dihasilkan oleh 3 pelukis mural tempatan kita telah pun diconteng. Okay, mural tu dihasilkan untuk menghargai kita punya pemimpin negara, terutama sekali YDPA dan juga frontliners. Saya faham macam yang Yus cakap, ketidaksesuaian hati dalam ideologi politik mungkin jadi antara faktor perkara-perkara ini terjadi. Tapi saya pun rasa dan percaya yang kita harus sentiasa menghormati sistem institusi beraja dan menggunakan platform yang betul untuk menyuarakan sebarang pandangan ataupun pendapat. Dan kesetiaan kepada raja dan negara merupakan rukun negara kita yang kedua. So kalau kita masih tak mampu untuk mematuhi dan memenuhi rukun-rukun negara kita, saya secara personal rasa yang kita masih belum layak untuk menggelar diri kita sebagai rakyat Malaysia. Wow. Terima kasih. Jawapannya bagus. Tapi sedikit saya nak baca tentang Yusrina. Latar belakang mereka ya. Okay. 23 tahun. Berasal dari Alustad Kedah. Orang Kedah. Merupakan pelajar ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia UiTM Shah Alam. Wow. Dan mempunyai darah campuran India dan juga Pakistan. Seorang yang sukakan aktiviti laser. Dan manakala Nur Akila pula berasal dari Rempau Negeri Sembilan, berusia 25 tahun dan juga berlepasan ijazah sarjana muda perubatan dari Universiti Mansoura Mesir dan sedang menunggu panggilan housemanship. Okey, maksudnya saya percaya seorang ni boleh bertutur bahasa Tamil, tak boleh? Tak boleh. Bahasa Urdu, tak boleh juga. Awak boleh bertutur bahasa Arab? Syuai-syuai. Tahu tak syuai-syuai apa? Seluar-seluar sesuai tak? Okey. Nanti kita akan gali dan gali lagi kehebatan peserta-peserta kita ni. Kita Ini baru pengenalan. Betul, seorang boleh cakap Arab tau. Cakap Arab, saya boleh cakap Cina. Cakap Cina? Cina? Okey, alright, all the best kita ucapkan kepada Yusrina dan juga Akila. Makin hangat ya. Yana, seterusnya kita perkenalkan 8 sudah, ada lagi 4. Tak nak buang masa lagi, kita saksikan video untuk pengenalan peserta seterusnya. Beza saya dengan peserta lain ialah pengalaman saya dalam memperkenalkan hijab di negara bukan Islam. Saya merupakan seorang yang mempunyai aura yang positif, aura yang luar biasa yang mampu memberi impak yang positif kepada masyarakat. Okey, tepukan yang paling gemuruh untuk Auni dan juga Kila. Kalau tadi Kila, jadi Kila. Okey. Seperti biasa kita persilakan Puan Sri Nur Samsudin untuk menyarungkan sesh sebagai Sebenarnya kan apabila sudah disarungkan sesh ni bererti tanggungjawab mereka sudah pun bermula. Betul tu ya. Sesh ni sangat-sangat memberi amanah, tanggungjawab dan mereka juga perlu memberikan dedikasi yang cukup tinggi kepada Ratu Hijabista. Betul, dalam menjaga gelaran yang kita berikan kepada mereka ini. Bukan mudah untuk diberi mandat sebegini dan ini adalah tanggungjawab, kata Uyaina tadi, amanah kepada mereka dan juga amanah Uyaina juga sebagai sebahagian daripada keluarga Ratu Hijabista. Yay, I'm their sisters now. Yeah, you are their sister. Awak nak jadi sister juga ke? Sister boleh kalau saya pergi buat rambut Jangan. Okey, Alright. untuk Auni dan juga Kila, sebelum tu hai. Hai, Assalamualaikum. Kita nak sapa ke sikit. Cantik awak punya eyeliner. Okey. Daring Okey, jadi kita persilakan untuk memilih soalannya. Okey, ada 2 je lagi. 4 dan 5. Kalau tadi kita ada buah pegaga, mungkin sekarang kita ada apa? Pokok talapia barangkali. Astagfirullahalazim.
Ada nombor 4, Auni, 5. Kila, nombor? Bismillahirrahmanirrahim. Kami memilih nombor 4. Nombor 4. Nombor 4. Okey, nombor 4. Memang bagi dua-dua terus ya? Tak apa, boleh je. Okey, nombor 4. Jaina mungkin boleh baca. Wow. Soalan untuk mereka. Auni dan juga Kila, soalannya adalah isu serangan seksual. Salah siapa? Siapa nak jawab dulu? Ya, okey. Terima kasih kepada host dan juga sebelum itu Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Bercakap tentang gangguan seksual, saya percaya itu bukanlah sesuatu yang sangat baru. Ia berlaku hari demi hari sehingga pun hari ini masih lagi orang bercakap tentang itu, betul? So, benda ni bukan something new, something yang hangat diperkatakan. Dari dulu lagi kan? Ya, saya dari dulu lagi. Tapi pada pendapat saya bercakap tentang siapa harus dipersalahkan. Pada pendapat saya sendiri, yang harus dipersalahkan adalah pesalah. Kerana yang melakukan kesalahan adalah yang bersalah. Kerana mangsa tidak pernah salah. Orang yang menjadi mangsa keadaan tak salah. Siapa yang melakukan salah, dia salah. Contoh saya beri contoh lah kan. Ali mencuri kereta Fatimah. Dekat sini kita nampak mencuri itu tidak baik, mencuri itu salah. Itu adalah merupakan kesalahan. Dan pendapat kau ni cakap macam mana? Saya setuju dengan Kila yang siapa yang melakukan salah itulah yang patut dipersalahkan. Cumanya ada satu ayat yang saya suka kongsi dengan sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya yang masa di Jepun dulu. Ayat surah An-Nur iaitu ayat 30 dan ayat 31 yang memberi garis panduan pada lelaki dan perempuan. Ayat 30 bagi garis panduan pada lelaki supaya menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Ayat 31 pula memberi panduan kepada perempuan supaya menundukkan pandangan juga dan menjaga kehormatan diri. Jadi dua-dua pihak memainkan peranan dalam isu ni. Betul tak? Betul-betul dan jelas sekali Kak Oni cakap tadi. Allah dah jelas-jelas cakap dalam Al-Quran, lelaki dan perempuan dua-dua ada peranan masing-masing. Jadi mungkinlah kita boleh kongsikan sikit kan cara untuk nak overcome benda ini adalah mungkin kita daripada kecil sampai besar kita belajar pendidikan agama Islam, kita belajar civic, moral dan sebagainya. Dan bagi saya setiap apa yang kita belajar kita praktikkan dalam kehidupan kita. Segala apa yang kita belajar manfaatkan dan jadi seorang yang berguna dalam kehidupan. Betul tu awak ada Kila. Tapi dalam banyak-banyak salah ada satu yang saya yakin betul. Bukan salah ibu yang mengandung. Ya, betul. Okey, sedikit sebelum kita persilakan mereka untuk duduk. Auni berusia 27 tahun, berasal dari Muar, Johor. Merupakan lepasan sarjana kejuruteraan electrical di Tokyo University of Science dan sedang melanjutkan master yang kedua dalam jurusan Master in Business Administration di Unita International University. Ni boleh cakap Jepun lah ni. Ini power. Bukan Jepun juga. Bukan Jepun. Boleh cakap Korea. Korea siapa? Auni. Auni. Okey. Tanya pula. Oh ya ke? Okey. Auni, boleh awak cakap dalam bahasa Korea macam anda semua memang kena tengok Ratu Hijabista sebab luar biasa. Tengok. Macam ada bunyi Ratu Hijabista dalam bahasa Korea. Bahasa Korea ke bahasa Jepun tadi? Boleh. Boleh lah asalkan awak berbahasa. Okey, sila. Minasa, Ratu Hijabista, mite kudasai ne. Macam tengok Dragon Ball. Awak ke Doraemon? Wow. Awak Shizuka ke? Okey, itu dia Auni dan Kila pula. Kila pula. Kila berusia 21 tahun, berasal dari Kazakhstan. Kelantan. Pelajar komunikasi media UiTM Shah Alam dan seorang yang aktif dalam kebudayaan dan menaiki bidang lakonan dan meminati Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Lisa Surihani. Wow. Okey, awak pilih. Awak nak buat babak lakonan sikit ke awak nak nyanyi lagi? Yang mana? Yang nanti. Tak cukup masa lagi. Tak cukup masa. Okeylah. Kita datang untuk sesi akan datang pula. Banyak yang kita nak tahu tentang diorang ni. So kita simpan sikit-sikit dulu. Tepuk tangan yang gemuruh untuk Auni dan juga Kila. Liana saja tak nak bagi orang tunjuk bakat kan? Astagfirullahalazim. Betul-betul dia selalu dengar lagu dangdut kat sana. Saya bagi je awak tunjuk bakat tadi jadi Doraemon. Doraemon. Itu studio. Silap saya. Okey, last. Tak sabar ni. Terakhir, okey? Okey, kita nak perkenalkan juga ini dia bintang yang ke-11 dan juga ke-12. Mereka kat belakang tu seram sejuk sebab yang lain semua dah kat depan. Tepukan yang paling gemuruh untuk Ika dan juga Aisyah. Apa yang membezakan saya dengan peserta yang lain? Saya seorang yang positif, yakin diri dan bersemangat tinggi dan mampu bersaing dengan baik.
Kelainan yang ada pada diri saya adalah saya seorang yang periang dan optimistik. Baru tahu kita Ya Allah, sampai sini gosip-gosip jadi. Orang kampung punya. Orang kampung tapi yang masuk sekarang ni, Ya, kita betul. persilakan sekali lagi Ika dan juga Aisyah. Bagaimana dengan Ika dan juga Aisyah? Ini adalah peserta ke-11 dan ke-12 Ratu Hijabista. Ini macam, saya tengok macam menara KLCC. Ya Allah, ini lah. Sebab tu mereka digandingkan berdua. Patut digandingkan kedua. Awak nak jadi jabatan ke tak? Biasa, nasib saya juga jauh kan. Kalau lihat saya yang bangunan suria KLCC yang tepi tu je. Ya ampun. Okey. Ya Allah. Okey. Saya tergamam lah. Kita perkenalkan dulu lah. Siapa mereka ni? Cik tergambar. Ya Allah. Rasa Kau nak kita punya perkenalkan. jodoh kat sini. Okey, kita perkenalkan sedikit. Semakin cerah ya. Ika atau Asfika Muhammad berusia 26 tahun, berasal dari Kuala Lumpur, Pahang. Satu-satunya peserta yang sudah berkahwin belum memiliki cahaya mata. Allah, kenapa bagi masuk Ratu Hijabista? Lepasan ijazah sarjana muda kejuruteraan teknologi electrical di UniKL British Malaysian Institute, mempunyai kelebihan berbahasa Mandarin. Awak cakap awak pandai cakap Cina tadi kan? Awak sabar tak? Allah. Pernah ke Gonzal untuk menjalankan kajian perniagaan antara Malaysia dan juga China. Tepuk tangan untuk Ika. Manakala kita baca dalam konsep bersamamu, anak kelahiran Pulau Pinang ini kan dalam TV. Alamak, bersamamu bersama kita lah. Siti Aisyah Idris berusia 27 tahun yang berasal dari Pulau Pinang. Anak kelahiran ini meniti hari yang cukup derita sebagai lepasan ijazah sarjana muda TESOL di Universiti Malaya dan merupakan speech dan juga drama trainer. Yang mana satu Aisyah. Okey, muka dia memang muka Jepun habis Seorang yang mempunyai personality yang menarik. Okey, saya setuju. Okey. Saya tergamam. So, Yana teruskan. Tergamam, saya pun tergamam. Awak teruskan tak? Okey, Okey, jadi tinggal satu sahaja nombor yang belum dicabut. Jadi terpaksalah nombor tu Okey. Nombor 5. Nombor 5 untuk Ika dan juga Aisyah. Buat pantun 2 kerat sikit boleh? Sebut saya dapat nombor 5. 2 kerat, pantun 2 kerat. Saya dapat nombor 5, saya pilih nombor 5. Pantun gitu. Okey, alright. Kena jadi orang kan dia kena kan tadi. Kita terus tanya soalan Okey, soalannya. Media sosial merupakan satu perkara wajib dan kewajipan bagi generasi hari ini. Apa pandangan anda sama ada media sosial membawa kepada kebaikan ataupun tidak? Okey, siapa nak jawab dulu? Aisyah. Aisyah, silakan. Aisyah akan mulakan dulu. Okey, saya sure yang semua orang kat sini very familiar dengan the term media sosial, betul tak? Okey, bagi pendapat Aisyah, media sosial adalah satu kelebihan yang boleh membawakan banyak sangat kebaikan. Sebagai contoh sekarang ni kita sedang berhadapan dengan isu COVID-19. Jadi ianya sangat penting untuk kita semua mempunyai kesedaran tentang bagaimana untuk mencegah jangkitan wabak ini. Jadi saya percaya media sosial adalah platform yang sangat sesuai untuk menyebarkan, untuk berkongsi maklumat-maklumat yang penting macam ini. Okey, lagi satu. Okey, this is my personal favourite lah. Okey, online shopping gitu. Okay, so media sosial is actually satu sumber pendapatan kepada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan di luar sana, terutamanya waktu-waktu begini di mana pergerakan kita perlu dihadkan. Jadi kita tak perlu risau dengan risiko dijangkiti penyakit tersebut kerana barang yang ingin dibeli itu akan dihantar ke rumah kita terus. Betul tu Aisyah. Nampak saya yang suka sangat buat shopping tu. Buat shopping tu. We're in the same boat. Yes. Lagi satu, ada lagi. Okey, last. Okey, lagi satu media sosial. Nama pun media sosial. So it is a platform untuk berkomunikasi tanpa mengira waktu dan jarak. Jadi tidak boleh dinafikan lagi bahawa media sosial itu diwujudkan untuk mengeratkan lagi silaturahim antara satu sama lain. Semua jawapan Aisyah dah nampak. Kita nak dengar pula apa jawapan yang dibagi oleh Ika kan? Okey, pendapat Ika pula. Ika setuju dengan pendapat Aisyah. Senang kerja dia. Saya setuju. Itulah jawapan yang terbaik. Boleh lagi? Okey, sila. Tetapi ini berkenaan dengan komunikasi tanpa batasan ataupun tiada sempadan. Dan
kita harus tahu yang perkara ini jika disalahgunakan boleh menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini terjadi. Sebagai contoh, saya bagi contoh aplikasi yang ada seperti dating apps. Jika kita salah guna, dia boleh menjadikan seperti kerosakan ataupun perpecahan dalam kekeluargaan lah. Dan satu lagi, saya yakin pada masa kini media sosial ni ada lebih cenderung kepada kesan negatifnya berbanding positif. Sebagai contoh, saya bagi cyberbully yang sangat dekat dengan kita. Jika perkara-perkara ini terjadi, boleh menyebabkan terganggunya emosi seseorang itu, terutamanya kepada yang terlibat. Dan dan kes-kes sekarang, kes-kes scammer, buat fake account dan juga fitnah yang dilontarkan seringkali timbul di dalam media sosial, betul? Dan kita yakin perkara-perkara ini terjadi disebabkan oleh sikap-sikap individu yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan sesuatu maklumat tersebut. Betul tu. Jadi soalannya, media sosial membawa kebaikan atau keburukan kepada awak? Dia dua, ada baik, ada buruk. Kita sebagai manusia yang berakal, kita harus fikir di mana batasnya dan kita harus tahu baik dan buruknya. Inilah jawapan yang 10 markah kita berikan, ya. Baik. Sekarang kita pegang balik kemudian untuk Hijabista, Ika dan juga Aisyah. Terima kasih banyak-banyak. Wow. Maka dengan itu cukuplah sudah pengenalan 12 finalis Ratu Hijabista. Tepuk tangan everyone. Okey, kalau tadi jawapan junior, kali ni soalan cepu mas saya nak tanya Uyaina, boleh ya? Saya tak termasuk tau. Tak apalah Uyaina, awak sporty, saya tahu awak boleh. Awak kan Ratu Muslimah Nusantara. Wah. Okey, Uyaina, soalan saya berbunyi, kalau awak adalah sekuntum bunga apa yang awak nak pilih dan kenapa? Macam kenal tak apa, saya nak dengar apa jawapan awak. Okey, kalau Iman, kalau saya adalah sekuntum bunga, saya nak jadi bunga raya. Sebagai rakyat Malaysia, bunga raya adalah bunga nasional kita. Dan bunga raya akan menaikkan semangat patriotisme dan juga warna merah itu menunjukkan keberanian. Jadi untuk itu, walaupun dalam kelembutan bunga raya itu, dia mampu menebarkan senyuman kepada semua. Inilah yang kita cari. Tapi tak masuk. Okey, saya tak ada soalan tu Iman. Awak tanya saya. Okey, kita dah lambat. Kenapa? Sebab kita nak perkenalkan. Jangan ambil nanti kita ni. Okey, kalau tadi kita perkenalkan mereka satu persatu, sekarang ini kita saksikan combo contestant untuk Ratu Hijabista. Sama-sama kita saksikan. Ini dia. Pencarian ikon hijabi. Personality yang menarik. Dan hijab. Ratu Hijabista di Astro Prima. Ratu Hijabista di Astro Prima dan Astro Go dan juga akan disambut dan disokongan padu oleh rangkaian platform Ideaktif nanti insya-Allah. Okey, yang berseri bunga melati, yang tepian pandan daun merimbun, yang dicari santun berbudi, suri teladan para penonton. Jadi sama-sama kita saksikan mereka ber-12 bersama dengan Uyaina dan juga Fikri Ibrahim serta Puan Sri Nurmala Samsudin. Sekejap lagi kita akan bersama untuk sesi Q&A. Tapi sebelum itu sama-sama kita layan dulu persembahan. Kalau tadi dia kata jangan curang dengan lelaki lain di telefon, sekarang ini dia nak bercerita kalau awak setia, inilah untuk kita semua. Kisah cinta kita. Tepukan balik untuk Afiq Syazwan. Cubalah. Ku cerita pada semua kisah cinta antara kau dan ku, agar semua tahu dan tak akan dekati dirimu. Dan mampu namaku di bulan agar satu dunia melihat restui cinta kita. Aku
akan pergi, tinggalkan diriku sendiri. Kan seluruh dunia berdoa kau kembali pada diriku. Oh, aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan bergandengan tangan, takkan kau lepaskan. Oh, tiba waktunya nanti kan ku cerita pada dunia yang kau telah pun jadi milikku buat selamanya. Kisah cinta kau dan aku, kekal selamanya. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan bergandengan tangan, takkan kau lepaskan. Oh, tiba waktunya nanti kan ku cerita pada dunia yang kau telah pun jadi milikku buat selamanya. Terima kasih Hafiz Syazwan. Ya Allah, lama tak jumpa adik junior ni. Waktu saya buat big stage dia lah dah hari ni dah besar dah. Saya tak panggil dia BBNU dah because dia dah sama level dan seangkatan dengan artis kat luar sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan media, sekarang ni kita nak teruskan. Sudah pun masuk kerusi Akademi Fantasia, tetapi bukan dengan pelajar-pelajar Akademi Fantasia, tetapi kita akan bersama dengan tulang belakang dan juga orang kuat dalam menjayakan Ratu Hijabista. Macam mana konsep dia? Ada ikut SOP tak? SOP semestinya. Alright, jadi untuk itu kita nak persilakan bersama-sama dengan saya di hadapan ini Nurziah Muhammad Salim, JA, pengurus saluran Astro Prima, Fizil Ahmad, editor pengurusan Hijabista IB Aktif, dan kita nak persilakan juga juri tetap kita Puan Sri Nurmala Samsudin dan juga my beautiful lady for today, Uyaina Arshad. Come, stand with us here bersama-sama untuk sesi Q&A Ratu Hijabista. Mereka inilah antara tulang belakang yang akan memastikan kandungan dan juga program Ratu Hijabista ini sama hebat. Silakan duduk. Pilih. Tadi bila saya tengok Hafiz Syazwan nyanyi, kita punya Ratu Hijabista masing-masing flirting sama air lagi. Allah, goyang. Jangan lepas ni tak tiba-tiba seorang peserta Ratu Hijabista dikatakan berkenalan rapat dengan Hafiz Syazwan. Jadi kan tak sebasar. Okey, inilah dia mereka bersama di hadapan ini. Jadi mungkin JA selaku pengurus saluran Astro Prima, macam mana Astro Prima akhirnya kata macam okey, marilah kita sama-sama bersetuju dan menjayakan Ratu Hijabista di Astro Prima itu sendiri. Okey, kita dah biasa dengan Dewi Remaja, Hero Remaja. Jadi kita ingin adakan platform untuk mereka yang berhijab di luar sana, dan terhasillah Ratu Hijabista. Selain daripada itu Iman, kita sebagai stesen penyiar, kita rasakan ini merupakan salah satu tanggungjawab kita untuk terus menyediakan platform untuk komuniti di luar sana, ya, pertandingan-pertandingan macam ni untuk sentiasa mencungkil bakat mereka demi memeriahkan industri. Alright, nice. Jawapan yang betul dan juga sememangnya itulah tanggungjawab platform broadcaster atau media terutama sekali Astro, dan sudah pun diiakan sendiri oleh pengurus saluran Astro Prima. Jadi Fizrin selaku editor pengurusan untuk jenama Hijabista, mungkin boleh kongsikan apa perbezaan, sebab kalau kita katakan mungkin mereka ini juga mempunyai ciri-ciri dan juga kelayakan untuk menyertai Dewi Remaja. Jadi apa beza penyertaan mereka untuk Ratu Hijabista dan juga Dewi Remaja? Okey Iman, perkara ni memang banyak orang tanya juga, dan saya rasa perbezaan tu
memang ketara dari segi cara kita interview mereka pun. Kalau Dewi Remaja, kita banyak melihat kepada bagaimana mereka bakat seni mereka, menyanyi, berlakon, ada yang menari dan berbagai-bagai cara cabaran lagi mereka tunjukkan kepada kita. Tetapi untuk penceriaan Ratu Hijabista ni, saya, Puan Nurleha dan juga Puan Sri Normala Samsudin, kita lebih melihat kepada bagaimana mereka berbicara, mereka melontarkan idea. Kalau setengah jam dalam bilik tu, setengah jam tu kita uji mereka, percakapan mereka, cara mereka memberikan idea, dan kita daripada cara mereka memberikan pandangan ni, kita tahu macam mana orang tu sendiri. Dan saya rasa memang perkara tu dah membezakan antara Dewi dan juga Ratu. Sebab Ratu ni kita mencari icon sebenarnya. Okey, itulah dia ulasan daripada Fizri. Jadi Puan Sri Normala Samsudin, dalam banyak-banyak program, semestinya penonton-penonton di luar sana rindu dengan Puan Sri Normala Samsudin untuk muncul di Kasih TV. Dan mengapa Puan Sri memilih untuk menjadi juri tetap Ratu Hijabista ini sendiri? Mungkin boleh kongsi? Sebenarnya saya terharu bila ditawarkan, bila dipanggil untuk bertugas. Mula-mula tu macam rasa kekok sebab dah lama. Tapi Alhamdulillah saya rasa ia seolah-olah memanggil saya mencari seorang ratu pada masa yang sama, seorang bintang dan seorang yang bijaksana, seorang muslimah berhijab dan akan dinobatkan secara keseluruhannya bijaksana, jelita dan sanggup terima apa saja cabaran. Saya tak boleh, saya setiap kali Puan Sri cakap, saya macam Allah tergamam, terkesima semua ada. Hebatlah aura sebagai ikon dan inspirasi wanita. Sekali lagi kita berkata Puan Sri Normala Samsudin, cakapnya penuh santun dan penuh ni. Okey, ada terus soalan ya? Boleh? Kalau ada soalan, kita terus buka soalan terlebih dahulu, tak ada masalah. Sila ada soalan untuk ditanyakan? Ya. Perkenalkan diri dan juga soalannya. Berapa mikrofon nombor berapa tu? Nombor 1. Okey, teruskan. Okay, Assalamualaikum, saya Roni dari Portal.net. Untuk saya nak tanya, untuk cabaran peserta, ada tak melibatkan cabaran outdoor untuk uji ketahanan jika para peserta? Okey, mungkin Jia ataupun Faizal. Jia dulu nak komen. Nak review ke dia punya cabaran? Kita bagi sikit lah. Okey, boleh. Silakan Fizri. Okey, semestinya mereka, cabaran-cabaran mereka bukan dalam studio sahaja. Mereka perlu keluar. Dan untuk saya reveal tu tak best dah pula. Tapi memang ada cabaran yang mereka akan keluar nanti untuk menonjolkan personality mereka. Walaupun mereka berhijab. Walaupun mereka berhijab. Tetapi terima kasih kepada body care Safi sebab lepas mereka berpeluh-peluh, mereka boleh gunakan body care Safi. Betul. Sebab itu pentingnya penaja. So sekali lagi terima kasih kepada penaja kita. Mana penaja kita dah balik ke? Belum lagi? Okey, tak apa. Oh dah, tak apa. Yang penting dia menaja program Ratu Hijabista. Okey, soalan seterusnya. Silakan. Ada? Assalamualaikum. Okey. Saya Nurhaymin Nurdin daripada Harian Metro. Yes, silakan. Okey, saya nak tanya, objektif utama Ratu Hijabista ni lebih ke arah mencari pelapis pengacaraan ke ataupun memberi ruang kepada platform lain untuk cabang seni? Mungkin siapa? Okey, bila kita bagi Puan Sri dulu jawab. Sebab mungkin Puan Sri. Saya? Baik. Sebenarnya kalau kita perhatikan setiap platform pertandingan, dia akan menjurus kepada ke mana saja cabang seni, ya. Dan secara keseluruhannya seorang yang dinobatkan sebagai ratu akan sama ada dipilih untuk menjadi seorang pengacara kerana berdepan dengan publik, bercakap dengan publik itu amat penting. Walaupun dia seorang ratu, dia kena seorang yang bijak berbicara, pandai dan semua kena TikTok dari head to toe. Sebab tu kita memilih seorang ratu bukan sahaja bijak, tetapi cara berdiri di depan stage pun akan diperhatikan juri. Jadi maknanya complete package. Bersedia kalau ditakdirkan rezeki untuk jadi pengacara, boleh jadi pengacara. Pelakon pun boleh, semua pun serba boleh. Itulah konsep. Okay. Jadi ada soalan lagi? Silakan. Okey, dari sana silakan. Assalamualaikum, saya Ali dari Utisa Malaysia. Okey, kepada produksi juga, kepada juri dan juga pengacara kan, saya nak tanya sikit lah. Sebelum ini kita tengok banyak program-program seperti Hero Remaja dan Hero Remaja. Apabila tamat saja program tersebut, pasti akan berdepan dengan orang kata kritikan dan kecaman. Baru-baru ini pun ada kecaman kan.
dari segi pemilihan peserta. Lagi-lagi bila Ratu Hijabista ni menggunakan perkataan hijab itu satu beban yang agak berat kan. Maksudnya kena memenuhi kriteria netizen ni. Netizen ada kriteria sendiri. So macam mana pihak produksi sendiri mahu mengelakkan benda-benda tersebut berlaku, sebab benda-benda ni sekarang ni adalah musim serangan pejuang papan kunci ni agak berat untuk kita handle. So macam mana? Terima kasih. Okay, mungkin sebagai yang agak lebih berpengalaman, Uyana sendiri pernah juga menyertai pertandingan. Mungkin Uyana boleh nak ulaskan mengenai soalan yang itu juga? Thank you, Radif. Okay, bagi saya, macam yang saya katakan tadi kepada Iman, to all the girls, kepada semua finalist, sebaik sahaja korang dah disarungkan sash tu, it's not just about being in the show, bukan. Tetapi tanggungjawab tu, itu yang paling penting. Tanggungjawab tu, macam yang dah dulu, nama Malaysia terpampang di situ. Itu lebih besar tanggungjawab dia. Same goes to you guys. Korang bukan sahaja membawa nama diri, tetapi nama keluarga, nama institusi pengajian korang, nama pekerjaan korang. Korang ni mewakili wanita-wanita dan gadis-gadis di luar sana. So please, jaga diri, jaga nama baik diri, nama baik keluarga. Dan kalau untuk menjawab soalan Radif tadi, kita takkan dapat memuaskan hati semua pihak. Suffice for you to just be yourself, but know how to adapt. Korang perlu tahu apakah niat dan intention korang masuk kepada ke dalam pertandingan ni. Semua orang tahu, semua yang masuk pertandingan untuk menang. It goes without saying. Tetapi perlu ada niat yang betul juga, iaitu the journey, the process. Apa yang korang perlu fahamkan dekat sini adalah persahabatan yang akan tercipta, the friendship, the camaraderie, ilmu yang berguna, dan juga apa yang korang akan dapat beri kepada masyarakat. Orang nak cakap apa, kita buat baik, orang akan cakap kita akan buat jahat, apatah lagi. So please, ingat tanggungjawab, jaga nama baik, do your best. Okay, jadi mungkin JR selaku penyiar, mewakili pihak Astro penyiar, mungkin sudah pun ada guideline ataupun peraturan yang perlu ditetapkan yang dikongsikan ke macam mana? Okey, dari fasa uji bakat lagi, kita menyaring dari segala hal termasuklah latar belakang para peserta. Ini adalah untuk mengelakkan sebarang perkara yang tidak sepatutnya berlaku lah. Terutama sekali macam apa yang saudari cakap tadi tu, program inilah Ratu Hijabista. Perkataan Hijabista itu sebenarnya adalah satu tanggungjawab kepada kita, stesen penyiar, kepada para peserta dan semua yang terlibat dalam produksi ini. Jadi untuk pesanan saya juga ya, untuk semua para peserta, seperti apa yang Uyana cakapkan tadi, jaga nama baik anda, jaga nama baik keluarga anda, dan juga kita sebagai wanita berhijab dan wanita muslimah. Alright, jelas dan juga tegas dari situ. Okey, ada soalan lagi? Silakan. Assalamualaikum. Saya daripada Malaysia Gempak. Soalan saya untuk pihak produksi, macam mana dengan sistem pemarkahan untuk musim pertama ni? Okey. Cik atau Fizri, bagaimana konsep pemarkahan kita kali ini? Mungkin Fizri. Ya, okey. Saya kira untuk pemarkahan memang kita tak ada online. Memang pemarkahan adalah 100% daripada juri. Tetapi nanti akan ada juga Hijabista Favorite, yang mana kita akan buka undian di laman web Hijabista sendiri. Tetapi pertandingan ini terkeluar dan juga menang yang kita akan obatkan nanti adalah 100% keputusan juri, tidak dipengaruhi oleh undian. Yes. Okey, terima kasih. Seterusnya, mungkin kita ambil satu lagi soalan sebelum kita mengakhiri Q&A kita. Okay, Assalamualaikum, Haikal dari Cosmo. Ya, Haikal. Okay, nak tanya mungkin ialah dengan apa ni orang cakap pandemik, PKP yang masih orang cakap apa, buka puasa kan, how do you see, macam mana you all nak materializekan program ni? Adakah nak masa ia berlangsung akan ada audience and things like that? Okay, bagaimana proses produksi sepanjang tempoh PKPP ini berlangsung? Okey, program ini adalah program rakaman ya. Dari minggu pertama hingga minggu ke-7 dia akan dirakamkan, dan material yang dirakamkan adalah di luar kerana mereka akan kedua-dua peserta akan menjalankan cabaran di luar. Jadi ketika proses rakaman tiada audience, kecuali ketika final nanti insya-Allah kita akan bersecara secara langsung
hanya di sana nanti sajalah kita akan ada penonton di dalam studio. Tapi jumlah penonton belum ditetapkan kerana bergantung pada lokasi kita nanti. Okey, jadi ada soalan lagi sebelum kita menamatkan sesi Q&A ini? Tidak ada Jadi Uyana pun dah ready ke sebab nampak gayanya banyak outdoor, so Uyana pun akan berada bersama-sama dengan mereka. I'm up for it. Ya, itu dia. Sekali lagi tepukan yang paling mudah kepada mereka semua ini. JR Mizrin, Puan Sinoma Azizin dan juga wajib lagi Uyana Arsyad yang akan digandingkan bersama dengan Fikri Ibrahim sebagai pengacara untuk musim pertama Ratu Hijabista. Terima kasih juga kita ucapkan kepada rakan-rakan media yang hadir, kepada semua tenaga produksi, good luck kita ucapkan, dan juga kepada anda semua gadis-gadis cantik, tinggi rendah semua, manis-manis semua, mempunyai personality yang cukup strong. Saya sendiri dapat rasakannya. All the best kita ucapkan, dan ini kita nak persilakan anda semua bersama-sama dengan mereka untuk sesi fotografi kenang-kenangan bersama dengan rakan-rakan media. Silakan. Okey, jadi sampai-sampai kita menyusun atur ke-12 bintang Ratu Hijabista ini akhirnya